السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Pak Nam, orang-orang menegur padanya, wahai Abu Zar, takutlah kepada Allah dan perhatikan apa yang kamu katakan itu, sebab harta ini sudah menyebar luas di tengah-tengah semua orang. Abu Zar berkata, apakah kamu tidak membaca Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 34? Dan mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak dibelanjakannya untuk fi sabilillah, maka beritakan kepada mereka akan mendapat siksa yang pedih. Maka tinggallah Abu Zar di Madinah 2 atau 3 malam. Kemudian itu dipanggil oleh Utsman dan diperintahkan, pergilah ke dusun Ar-Rabazah untuk tinggal di sana. Maka sesampainya Abu Zar di Ar-Rabazah, tiba-tiba yang menjadi imam di sana seorang hamba hitam. Dan ketika ditawarkan supaya Abu Zar menjadi imam, ia menolak dan tetap sembahyang di belakang orang hitam itu dan berkata, benar Allah dan Rasulullah SAW yang berpesan kepadaku, dengarlah dan taatlah meskipun kau sembahyang di belakang orang hitam. Maka Abu Zar tinggal di sana hingga matinya, rahimahullah. Jadi kita sambung daripada yang pagi semalam. Ada orang memberi teguran ataupun memperingatkan kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, takutlah kepada Allah dan perhatikan apa yang kamu katakan itu, sebab harta ini sudah menyebar luas di tengah-tengah semua orang. Lalu Abu Zar berkata, apakah kamu tidak membaca Al-Quran yang Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 34 ataupun dinamakan juga suratul Bara'ah, dan mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak dibelanjakannya untuk fisabilillah, maka beritakan kepada mereka akan mendapat siksa yang pedih. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat sekalian, Abu Zar ni ada orang tegur dia, peringatkan dia. Jadi bila ditegur kepada tentang harta ni, maka Abu Zar mengambil daripada ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah, iaitu Allah menyatakan bahawa mereka yang menimbun emas perak dan tidak dibelanjakan untuk fisabilillah, maka beritakan kepada mereka akan mendapat siksa yang pedih. Dalam hadis himpunan hadis 40 peristiwa di akhir zaman, ada disabdakan Nabi yang berkenaan dengan harta. Nabi kata akan datangnya penyakit orang-orang dulu kena kepada orang yang ada pada kemudian. Salah satu penyakitnya ialah suka menimbun-nimbunkan harta. Dengan harta kekayaan, maka mereka sanggup simpan dan direbutkan, cari sebanyak-banyaknya, dihimpun dengan satu katanya untuk masa depan. Memang boleh kita ni untuk kata simpanan sedikit untuk apa nama tu tak timbul. Ini dalam perkara yang disebut ni banyak
perkara yang banyak yang kita ni simpan, lepas tu disimpan. Tambah sekarang ni pula mungkin kita mengikut pada pasarannya, emas ada kalanya turun, ada kalanya dia naik tinggi. Jadi bila emas turun, masa tu kita pakat beli, kan? Beli, kemudian kita simpan. Kemudian bila sampai ke peringkat harga tu melamun tinggi, kita jual balik. Jadi soalnya, bila kita beli dan menyimpan emas, perkara yang bernilai yang kita tak pakai, dan kalau kita pakai pun, kalau banyak sekalipun, maka dia kena keluarkan zakat. Jangan kata kita simpan tak pakai kena keluar zakat. Kalau banyak pakai pun, maka dia kena keluarkan zakat. Ini perkara emas. Jadi emas ni adalah satu daripada mata dunia ataupun nilai dunia yang begitu berharga tinggi. Jadi kita ni duk kumpulkan benda-benda ni. Jika dikumpulkan ia untuk digunakan sebagaimana disebut tadi ni, untuk dibelanjakan dan untuk fisabilillah, maka ini satu perkara yang dituntut dalam agama. Tetapi kita simpan, lepas disimpan, maka lama-lama makin banyak. Sebab tu sampai peringkat apabila kita mati besok, harta tu banyak. Ada orang mati simpan dalam peti. Jadi anak-anak bakat bahagi seorang sedikit, ada yang jual, jadi macam-macam buat. Jadi bila kita simpan tu, dia kena keluarkan zakat tu, sebab harta tu banyak sangat emas yang disimpan. Jadi bila kita mati, apa yang kita bawa ialah amalan kita, yang tu semua kita tinggal. Jadi inilah perkara yang disebut oleh Abu Zar merujuk kepada surah At-Taubah ni, yang mana penyakit ni Nabi kata menyebar, memang kena pada kita umat di akhir zaman ni. Memang penyakit ni lah, bukan menimbun harta dan penyakit takutkan mati. Jadi takutkan mati, tak nak, seboleh-boleh tak mau mati, tak boleh hidup kita ni lama. Jadi ini yang berlaku. Maka sebab itulah Abu Zar memperingatkan tentang dalil atau firman Allah dalam surah At-Taubah ini. Jadi tuan-tuan, kita belanjakan pada jalan Allah jika kita ada harta, dan jika adanya emas dan perak, maka dibelanjakan ia juga pada jalan harta, jalan Allah, fisabilillah. Jangan kita simpan berlungut-lungut. Oleh kerana di akhirat besok mereka akan mendapat seksa yang pedih. Itu berdasarkan ayat Allah dalam suratul Bara'ah ataupun surah At-Taubah. Jadi maknanya Tuhan murka dengan manusia kerja macam tu, menimbun-nimbunkan harta, isi emas perak kita, sehingga kita ni tak dibelanjakan benda tersebut ke jalan Allah. Jadi ingat tuan-tuan perempuan ni, terutama orang kaum ibu lah. Orang lelaki-lelaki dia tak simpan, tapi ada juga orang lelaki-lelaki lah, cincin, emas, dan sampai satu perkara lagi yang tak dituntut pada kita ni juga, tanam tusuk. Ada satu kes yang berlaku, saya tak sanggup, walaupun kita ialah dia panggil. Jadi saya pergi dengan kawan 2, 3, 4 orang. Lepas tu malam seterusnya saya tak pergi dah. Saya kata saya tak sanggup, seksa dia nak mati. Orang kawasan ni juga lah, dekat-dekat ni. Saya malam tu lepas sembahyang Isyak apa semua, kawan tanya ada kerja ke? Saya kata tak ada kerja apa.
Kalau kita minta tolong, saya kata nak mana? Dia kata ada satu hamba Allah ni, dia sakit, minta tolong. Jadi saya kata sebab kawan yang ajak ni pun sama-sama belajar dengan saya juga. Saya kata kita dua je kan, ada lagi dia kata 2-3 orang. Kalau saya kata datang, bawa ramai. Sebab bila kita duduk di rumah, kita takut benda-benda yang tak boleh ni. Sebab tunggu besar, benda-benda macam tu kita kena ramai. Seorang dua tak jadi. Walaupun kalau kita seorang, kita letih nak menghadapi benda macam ni. Jadi bila kami sampai masuk, dia terbaring tak boleh bercakap. Jadi kita pun mulakan buat ruqyah dengan bacaan-bacaan pada dia. Masa tu dah nampak reaksi dia agak melawan. Tapi melawan tak boleh nak buat sebab kawan dah lemah terbaring. Puaslah kita buat semua, ada 3-4 orang. Saya dengan kawan bantu 2-3 orang lagi. Dia tak mau terbit benda. Dia terbit sekejap, dia masuk balik. Dia keluar sekejap, dia masuk balik. Sudah, ini benda yang jadi masalah. Jadi itulah, sampai pukul berapa hari tu malam tu. Jadi kita pun letih. Dia duduk main-main gitulah, sekejap keluar, sekejap masuk, sekejap keluar, sekejap masuk. Lepas tu malam kedua pula dia ajak saya tak tahan, letih. Lepas tu bila kita balik, baru dapat berita bahawa dia tanam tusuk emas supaya wajahnya berseri cantik, sentiasa nampak muda, menawan hati orang, terutama bagi kaum ibu, orang perempuan, ya. Tengok dia cantik. Tapi memanglah dengan keadaan dia sakit macam tu pun kita tengok dia masih lagi nampak orang kata seri dia. Inilah kerja-kerja bertemankan syaitan lah. Nak mati susah. Satu azab yang Allah tunjuk. Bukan Tuhan tak boleh tarik nyawa tu pun, Tuhan tak ada kuasa. Allah boleh matikan segala, tapi nak menunjukkan satu azab yang Allah Ta'ala tidak mahu manusia melakukan andadan syirik kepada Allah. Cukuplah dengan wajah kita yang Tuhan bagi semula jadi. Tak perlulah kita nak tanam tusuk, nak tanam apa, benda yang haram, benda yang syirik kepada Allah, bertemankan syaitan. Jadi kita dah menduakan Allah. Jadi azab masa nak mati. Tak tahu lah, saya dengar cerita banyak juga sampai daripada malam. Saya pergi sekali tu aja, saya tak nak letih. Main-main kita, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk. Saya kata ni bukan ni lah, nak cari orang lain lah. Jadi sebab tu, dengan cerita kata seminggu juga duduk macam tu. Ada sakit tu lama lah, sakit tu lama. Tapi hak nak mati tu, duduk jadi macam tu seminggu juga. Jadi ni untuk kita lah, yang pengetahuan kita, jangan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah menyatakan fal ya'mal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dalam surah Al-Kahfi penutup. Jadi prasyarat kita nak bertemu dengan Allah, Allah menyatakan fal ya'mal amalan salihah wa la yusyrik, jangan kamu menyekutukan Allah di dalam sesuatu, dalam ibadat kamu dengan sesuatu. Jangan kamu melakukan perkara. Jadi kalau kita ni tuan, orang yang beriman, orang soleh, jangan buat kerja-kerja macam ni. Jadi sebab tu kita dalam kembali kepada soal harta, maka jangan kita dihimpun buat kerja-kerja macam tu, ya. Sebaliknya harta yang ada kita gunakan untuk ditaburkan ke jalan Allah, dibelanja pada jalan Allah, itu yang mendapat kebaikan. Kemudian
Abu Zar duduk di Madinah 2-3 malam, lalu dipanggil oleh Sayyidina Osman dan diperintahkan, kata dia, pergilah kamu ke dusun Ar-Rabafah untuk tinggal di sana. Maka sesampainya Abu Zar di sana, tiba-tiba dia yang menjadi imam di sana seorang hamba kulit hitam, yang orang keturunan Habsyi. Dan ketika ditawarkan supaya Abu Zar menjadi imam, dia tolak, dia tak nak. Maka tetap dia sembahyang di belakang ni, orang kulit hitam ini. Dan berkata dia, Abu Zar kata apa? Benar, Allah dan Rasulullah SAW telah berpesan kepadaku, dengar dan taatlah meskipun engkau sembahyang di belakang orang hitam. Maka Abu Zar ditinggal di sana sehinggalah beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, dengar dan patuh taatlah kamu kepada pemimpin walaupun dia di kalangan hamba sahaya. Dengarlah kamu, taatlah kamu kepada pemimpin walaupun di kalangan dia tu yang menjadi pemimpin hamba sahaya, tapi orang tu beriman. Jadi ini Allah, Nabi perintah kita dalam ketaatan kepada seorang pemimpin walaupun dia berkulit hitam. Kita bukan nak tengok pada rupa parah, nak tengok pada iman dan takwa. Itulah dasar utama yang nak dipilih menjadi pemimpin. Kalau cantik rupa macam air sejuk, kaki buta alam, buta belit, nak buat apa? Nabi pilih orang walaupun dia hamba sahaya, ikutlah dia tu menjadi pemimpin. Sebab nak ambil tu kepimpinan orang yang beriman dan bertakwa. Sebab tu Abu Zar tetap sembahyang mengikuti hamba kulit hitam ini. Dia tolak walaupun diberi tawaran untuk dia tolak, dia tak nak. Dia kata tak apa, dia ikut di belakang dia. Sebab Rasulullah SAW suruh gitu. Jadi itulah penilaian kita, tuan-tuan. Imam ni pemimpin. Jadi dia adalah orang yang memimpin masyarakat. Jadi kita memilih imam itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Begitu juga pemimpin masyarakat. Kita hari ini pilih tak ada siapa, itu wallahu alam, ya. Jadi gitulah tentang Abu Zar ini. InsyaAllah nanti kita sambung. Dalam pada itu isteri Abu Zar berkata, sambung insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.